Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV Fast TV. Jadi hari ini kita ada satu berita yang besar, iaitu Tesla telah disahkan akan masuk ke Malaysia. Dah lama juga kita tunggu, ramai peminat-peminat Tesla menunggu bila Tesla akan masuk ke Malaysia. Dan tahun lepas ada macam-macam bunyi lah, ura-ura yang dia akan masuk. Dan tahun ini nampaknya sudah sah Tesla akan masuk ke Malaysia secara langsung. So ini kita dapat tahu ni apabila kita menerima siaran media daripada Ministry of International Trade Industry, iaitu Kementerian Penanganan Antarabangsa dan Industri, yang menyatakan bahawa permohonan Tesla untuk mengimport kenderaan bateri elektrik ke Malaysia diluluskan oleh MITI. Ini dia punya translation, ada agak gonjang sikit lah, bateri kenderaan elektrik. Sebenarnya kenderaan elektrik bateri lah. Kemudian dia kata Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri telah meluluskan permohonan Tesla untuk mengimport bateri kenderaan elektrik ataupun BEV lah ke Malaysia. Dalam merealisasikan objektif ini, Tesla akan membuka sebuah ibu pejabat di Malaysia. So confirm akan buka ibu pejabat. Dari tu dah nampak dia punya registration papers dia, memperkenalkan pusat pengalaman Tesla. Jadi kalau dia kata Tesla Experience Center ni, maksudnya dia akan jual secara langsung lah, dia menggunakan jualan langsung dan pusat servis Tesla. So memang Tesla selalunya memang jual langsung, beli kereta kat internet dan pergi collect lah. You boleh pergi pusat pengalaman Tesla tu untuk belik kereta apa ke, tapi order semua online. Jadi dengan menggunakan cara jualan langsung online ini memang nampak lebih transparent lah, sebab kita akan diberitahu secara terus produk yang kita akan dapat tu, termasuklah diberikan VIN number seawal yang boleh. Jadi maksudnya kalau kita dah tempah, kereta tu belum dibuat lagi, kita tak akan diberitahu apa-apa sehingga kereta kita dah masuk dalam production line dan diberikan VIN number, dan kita akan diberi notifikasi dan kita akan tahu kereta kita VIN number apa. Daripada dalam kilang ni kita dah tahu dah kereta kita VIN number yang mana satu, dan bila dia sampai kita tu boleh ambil lah. Kalau ada standing stock, dia akan tunjuk ada standing stock dan kita akan pilih lah kereta yang mana satu yang kita nak, dan dia akan masukkan ke dalam sistem untuk kita. Dan juga dia akan mewujudkan rangkaian pengecas supercharger. Jadi supercharger ni memang satu benda yang sangat penting dalam pengalaman EV. Kita tengok mana-mana laporan pun dari Amerika Syarikat ke Eropah ke China ke mana ke, semua orang memang akan memuji-muji supercharger ni, kerana ianya dikuasai ataupun dikawal oleh satu syarikat, dan mereka telah memastikan ianya cukup berkesan lah. Maksudnya sentiasa berfungsi dan mudah untuk kita kesan dia dekat mana melalui kita punya navigation app, dan kita juga boleh tahu berapa charger yang sedang hidup dan boleh digunakan. Jadi MITI kata lagi, kehadiran Tesla di Malaysia dijangka akan mewujudkan peluang pekerjaan yang mampu menawarkan gaji lebih baik bagi segmen BEV dan meningkatkan penyertaan syarikat tempatan dalam ekosistem Tesla di peringkat domestik dan global. So yang pertama tu kita nampak lah kalau dia gajikan orang dengan gaji lebih tinggi, dan yang keduanya tu kita tak tahu macam mana lagi, tapi local players mungkin boleh ambil bahagian lah dalam ekosistem Tesla. Tapi katanya dah ada pun beberapa syarikat komponen yang memang membekalkan Tesla. Tak tahu komponen apalah, modul lampu ke, modul elektronik ke, saya tak pasti, tapi dikatakan sudah pun ada sebenarnya. Kami gembira dengan keputusan Tesla untuk turut serta dalam ekosistem kenderaan elektrik di Malaysia. Ini membuktikan keyakinan Tesla terhadap asas ekonomi dan persekitaran perniagaan yang kondusif di Malaysia. Walaupun telah banyak jenama global utama memilih untuk melabur di Malaysia, MITI dan agensinya akan terus meningkatkan usaha dalam meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan, sambil terus menaikkan profil Malaysia sebagai negara pro-perdagangan, pro-industri dan pro-pelaburan. Kami akan memanfaatkan ekosistem elektrik dan elektronik secara strategik bagi menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan pilihan bagi teknologi berkaitan mobiliti elektrik, kata Menteri Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Aziz. Kemasukan Tesla telah dipermudahkan oleh MITI melalui pengenalan inisiatif BEV Global Leaders bagi tujuan membantu meningkatkan permintaan BEV dalam pasaran tempatan dan menggalakkan pembangunan keseluruhan ekosistem untuk menyokong penggunaan BEV. Di samping itu, inisiatif ini juga bertujuan untuk mendapatkan pelaburan daripada syarikat pengelola BEV global terkemuka di Malaysia. Tesla ialah pemohon pertama inisiatif oleh MITI ini.
Dia sebenarnya ada beberapa banyak benda juga yang kita nak unpack kan, daripada siaran media ni. Yang pertama sekali, of course lah, kita dapat dia dah dapat kelulusan untuk mengimport BEV ke Malaysia. Jadi selalunya untuk mengimport BEV ataupun mengimport kereta ke Malaysia ni perlu menggunakan rakan tempatan. Jadi kita tak pasti sama ada bahawa inisiatif baru ini memerlukan local partner ataupun tidak. Sebab yang sebelum ni memang semua memerlukan local partner. Tapi kita difahamkan mungkin kemungkinan ini berbeza sedikit lah, kita tak pasti. Sebab Tesla ni selalunya dia memang tak suka ada local partner. So sama ada Tesla mendapat pengecualian yang khas khusus untuk dia, ataupun semua syarikat yang memohon di bawah inisiatif ini akan mendapat pengecualian yang sama. Maksudnya tidak perlu ada rakan niaga tempatan. Itu kita tak pasti lagi lah. Dan yang keduanya, kita tak pasti lagi bahawa banyak pelaburan yang akan dia bawa masuk oleh Tesla. Sebab mengikut apa yang saya dengar-dengar lah, nak cakap faham pun tak ada benda yang keluar secara rasmi lagi. Apa yang kita dengar-dengar, bahawa inisiatif ni memerlukan pelaburan minima. Berapa pelaburan minima tu kita tak pasti, tapi katanya adalah pelaburan minima. Kita tak tahu berapa pelaburan minima untuk membolehkan Tesla mendapat kelulusan di bawah inisiatif tersebut. Dan kita tak tahu apa lagi kelebihan-kelebihan di bawah inisiatif tersebut lah. Kita akan perlu mencari maklumat yang lebih lanjut lagi mengenai kelebihan-kelebihan ataupun pengecualian-pengecualian lain yang dapat diberikan kepada Tesla untuk masuk. Dan pentingnya perkembangan ini ialah kerana apabila Tesla sudah masuk ke Malaysia, ini ada sikit menunjukkan bahawa kita serius tentang EV. Sebab Tesla ni dia jarang dia nak masuk ke satu pasaran yang dia rasa tak ada potensi lah. Sebagai contoh, Tesla telah reject India tahun lepas, 2 tahun lepas. Tesla pergi berbincang dengan India, tapi punjulahnya dia tak masuk lah secara rasmi dalam India. Of course, India masa tu akan tidak bersetuju untuk memberi dia orang pengecualian untuk mengimport kereta yang siap. India nak dia orang pasang kereta dia orang di India. Realitinya di India memang tidak ada pasaran yang cukup besar untuk kereta mewah. Mercedes-Benz dan BMW ke siapa yang buka kilang di India, semua adalah kilang bervolume rendah, berkapasiti rendah, menggunakan sistem CKD ataupun mungkin SKD. Sama macam di Malaysia juga, mereka membuka kilang kapasiti rendah. BMW di Kulim, Mercedes-Benz di Pekan, Volvo di Shah Alam, semua berkapasiti rendah. Kilang-kilang mereka agak kecil lah berbandingkan kilang-kilang kereta yang lain. Jadi Tesla ni kita tak tahu apa cerita dia, sama ada akan melibatkan pelaburan dalam penghilangan bateri ke, penghilangan kereta ke, penghilangan komponen lain ke apa ke, kita tak pasti. Tapi buat masa ini, inilah yang kita dapat tahu. Dan juga bila Tesla dah masuk ni, syarikat-syarikat lain mungkin akan menjadi lebih serius. Macam Proton sedang pujuk Geely, Pro2 tengah pujuk Daihatsu. So mungkinlah rakan-rakan teknikal mereka ni akan menjadi lebih serius, kerana apabila Tesla masuk, selalunya angka jualan EV akan melonjak. Kerana bila dah ada Tesla, Tesla ni yang bagusnya pasal dia buka dia punya supercharger network. Jadi kita tengok supercharger network dia, kalau kata dia pasang supercharger network dia di Malaysia, ini akan menjadi satu penanda aras, benchmark untuk syarikat-syarikat lain. Dan ini akan membolehkan perjalanan lebih mudah sepanjang Semenanjung Malaysia lah, kalau dia buka di Semenanjung Malaysia, dan juga di Sabah dan Sarawak kalau mereka buka di sana. Ini akan juga akan menghubungkan Thailand dengan Singapura dengan rangkaian supercharger. Ini akan membolehkan trafik EV bergerak lebih banyak di Malaysia. Dan ini selalunya bila kita dah nampak lebih banyak, kita akan menjadi lebih yakin dan kita nampak bagaimana banyaknya charger ni, dan kita nampak bagaimana ia berfungsi, ia akan juga menjadikan ianya lebih menarik kepada ramai orang. Secara tak langsung ataupun mungkin secara langsung, ini akan memberikan keyakinan kepada syarikat-syarikat lain seperti Toyota, Honda, Mercedes-Benz, BMW, Nissan semua, dan Hyundai, Kia dan sebagainya, untuk membawa lebih banyak masuk produk-produk elektrik mereka dan membina rangkaian-rangkaian charge. Ia juga akan menarik perhatian operator rangkaian charge yang lain untuk menjadikan Malaysia ini satu pasaran yang lebih serius. So ini adalah satu perkembangan yang bagus dari segi consumer, dari segi automotive industry. Ia adalah satu gempa bumi yang agak besar jugalah, gegaran yang agak besar telah berlaku semenjak hari ini, dan kita akan tengok
cuba dapatkan respons daripada pelbagai-bagai pemain industri, bagaimana, apakah reaksi mereka kepada berita ini. Bila kita dapat je reaksi-reaksi tersebut, kita akan compile dan kita akan hasilkan satu video. Jadi jangan lupa untuk tekan butang like dan komen kalau nak part 2 dan maklumat secara lebih langsung, lebih mendalam lagi mengenai berita ini. Okay, sampai situ saja. Boleh tolong saya tekan sikit, tekan butang like, komen sikit kat bawah dan juga subscribe lah. Dan juga kalau boleh tekan butang lonceng supaya dapat makluman bila kita buat video terbaru. Pemadu Malaysia, Puan Ibrahimah, kita jumpa lagi insya-Allah.